Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kami kebaikan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pampunan yang pada subuh ini dan tidak bersama dengan dia dan berkat ini menaikan subuh dan menambahkan sedikit ilmu yang berkaitan dengan pengajian dan alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik hidayah. Dalam tuan yang dirahmati Allah, ini kita masuk pada tajuk yang masih dari kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan apa yang ada di syurga. Yang mana selalu disebutkan dari Rasulullah SAW, syurga adalah sesuatu yang tidak pernah air berat, tak pernah dilihat oleh mata yang tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas pada hati manusia. Itulah syurga. Oleh sebab itu, apakah yang ada di syurga ini? Semua tak dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi tajuk kita pada pagi ini ialah burung syurga, kuda dan unta syurga. Burung apa? Burung yang syurga ini tentu tak sama dengan burung yang ada di dalam dunia kita sekarang ni, tapi kita tahu juga lah apa disebutkan Rasulullah SAW tentang burung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Al-Kautsar, maka beliau pun menjawab, sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Di dalamnya terdapat burung. Dalam telaga Kautsar terdapat burung yang lehernya bagaikan ubi lobak. Lehernya panjang, ubi lobak yang panjang lehernya. Jadi Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW telaga Kautsar, dan dalam telaga Kautsar itu ada burung. Kita membaca surah Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, sungguhnya kami memperlihatkan kepada Muhammad Muhammad telaga Kautsar. Fasalli, kendalah kau salat. Fasalli li rabbi, kawankan, kendalah kau salat dan berkurban. Sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang mencela kamu, sesungguhnya mereka yang terputus daripada Allah. Itu surah Al-Kautsar. Dia Allah sebutkan dalam Quran, dalam hadis berfirman tentang telaga Kautsar ini, dan ditambah oleh Rasulullah SAW. Dalam telaga Kautsar itu ada burung yang leher di bahagian. Burung apa nama? Dalam dunia apa nama burung? Yang panjang belang. Apa nama? Dalam telaga Kautsar
Telaga Kausar ini berluas. Dan kita baca itu. Luasnya di antara Mekah sampai ke Syam. Luasnya Telaga Kausar. Kalau begitu, bukanlah seekor yang buruk. Banyak buruk. Siapa yang kaki buruk, yang suka dengan buruk, bolehlah menikmati buruk. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, alangkah nikmatnya Telaga Kausar itu satu nikmat, dan buruk itu juga adalah nikmat. Lalu Rasulullah SAW berkata kemudian, makanannya juga adalah lebih nikmat. Makanan-makanan buruk itu juga adalah nikmat. Bukan buruk itu nikmat, bukan buruk saja nikmat, makanannya juga nikmat, dan Telaga Kausar itu juga adalah nikmat. Inilah yang akan ada di syurga nanti. Dan sebenarnya Telaga Kausar mana yang telah kita beritahu dalam satu Rasulullah bukan. Telaga Kausar bagi Rasulullah ni ada dua. Satu di tengah-tengah, di tengah-tengah Siratul Mustaqim, dan satu lagi dekat habis Siratul Mustaqim. Itu Telaga Kausar. Sampai dapat minum air Telaga Kausar ni, maka dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Bagus kita Allah suka gunakan perkataan Al-Kausar. Dia mau nama restoran dia Telaga Al-Kausar, dia mau nama apa saja pun, bangunan ke ataupun bisnes dia, Al-Kausar ada yang menggunakan perkataan Al-Kausar ini mengambil iktibar ataupun mengambil berkat ini pada Telaga Kausar yang akan digunakan Rasulullah SAW. Kenapa Allah memberikan Telaga Kausar kepada Rasulullah SAW? Kenapa? Juga pada Nabi-Nabi yang lain, tapi pada Nabi Rasulullah SAW ada khusus, ada perkara khusus. Kenapa Allah liburkan Rasulullah ataupun kurniakan kepada Rasulullah Telaga Kausar ini? Sebab Rasulullah pada masa itu sedang berada dalam keadaan ancaman ataupun dalam keadaan dihina oleh masyarakat Jahiliyah. Masyarakat Jahiliyah membina Rasulullah SAW sebab Rasulullah tak ada anak lelaki tak ada. Rasulullah tak ada anak lelaki. Bagi orang Arab, anak lelaki ini adalah satu lambang kebanggaan dan satu lambang kehebatan lah kedua orang. Sebab orang lelaki ini selalu digunakan untuk melakukan peperangan, perjuangan dan sebagainya. Tapi Rasulullah tak ada anak lelaki. Yang ada pun Ibrahim itu meninggal umur 2 tahun. Jadi orang-orang Arab menghina Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau dikecam oleh orang-orang Arab dengan mengatakan engkau adalah abtar. Maknanya putus, tak ada keturunan, putus keturunan. Tapi telah diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Rasulullah mengatakan abtar maksudnya ialah putus nikmat, putus rahmat. Sebenarnya yang putus rahmat ialah orang Jahiliyah, putus rahmat. Itu sebenarnya kata abtar. Kemudian Allah sebutkan Telaga Kausar untuk menyampaikan bahawa lebih daripada itu. Rasulullah walaupun tak ada anak lelaki, tapi Allah lebih beri Rasulullah SAW itu Telaga Kausar. Sebab itu Telaga Kausar ini setiap Nabi dapat 2. Muhammad SAW ada 2 Telaga Kausar. Dan luasnya Telaga Kausar itu dia antara Mekah sampai ke Syam. Baiklah tuan yang dirahmati Allah. Kemudian dalam Telaga Kausar ini semoga ada burung kan, dikaitan dengan burung lah. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, datanglah seorang lelaki dengan menunggang unta. Ada unta juga. Di syurga besar ada unta. Tapi di masa di dunia ni, masa Rasulullah sama ada di dunia lagi, datanglah seorang lelaki
lagi dengan menunggang unta yang bertali kekang, yang ada tali kekang dia. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta ini aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mendapatkan 700 unta pada hari kiamat, semua yang bertali kekang. Jadi unta ni dibawa oleh seorang lelaki, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lupa perkataan disedekahkan kepada Rasulullah, itu tak betul. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Rasulullah tak menerima sedekah. Malahan Rasulullah tidak menerima zakat. Kita lagi zakat pun tak diterima. Tapi kalau hadiah, Rasulullah terima. Jadi lelaki ini hadiahkan saya unta, maka Rasulullah beritahu lelaki tersebut, kamu akan mendapatkan balasan besok di akhirat di dalam surga 700 unta pada hari kiamat. Satu unta disedekahkan dapat balasan yang 700. Misalnya seperti yang dalam satu ayat Quran sebutkan, jika bersedekah kita akan dapat balasan 700 kali ganda daripada sekali kita sedekah. Kita tak tahu bila 700 kali ganda itu dia dapat balasan yang sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang unta ni tadi, Rasulullah beritahu lelaki pun, besok di akhirat kau dapat 700 unta. Sebab unta ni tuan-tuan adalah satu daripada tanda ataupun lambang kepada kekayaan bagi orang Arab. Lambang kekayaan, lambang kemewahan dan lambang mempunyai kebolehan lebih daripada orang lain. Sebab di Arab ni ada unta lah sebagai haiwan yang sangat bermanfaat kepada orang Arab untuk perdagangan, untuk kebolehan, untuk makanan. Tapi tuan-tuan carilah dalam Al-Quran, contoh ada satu surah yang menamakan surah itu surah unta adalah. Perkataan unta ni satu digunakan perkataan al-jamal unta, yang kedua al-ibil unta. Dua-dua perkataan ni tak ada. Surah unta tak ada, tapi surah perkataan lain ada. Surah semut ada an-namal, surah lebah ada an-nahal, surah lembu ada al-baqarah, surah fil, surah gajah ada al-fil. Surah unta tak ada. Surah kambing tak ada. Sedangkan itulah kehidupan orang Arab, dengan unta, dengan kambing, begitu juga dengan tajal, barang dan sebagainya. Itu nama-nama itu tak ada dalam Al-Quran. Dan di dalam surga juga terdapat binatang-binatang yang dikekalkan hidup di dalam surga. Binatang-binatang yang ada kat dunia ini, tapi besok bila di akhirat mereka akan dikekalkan masuk surga. Tapi satu daripada binatang itu ialah binatang yang tak ada di dunia. Dia ditunggangi oleh Rasulullah SAW semasa Isra dan Mi'raj. Yang kedua dia Buraq. Buraq dikekal dalam surga. Selain daripada itu, yang kekal dalam surga besar unta Nabi Saleh alaihi salam. Unta yang keluar daripada batu dan dibunuh oleh orang yang hidup zaman Nabi Saleh, dibunuh orang yang jahat. Unta itu dibunuh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, unta dikekal dalam surga. Yang ketiga, anak lembu Nabi Ibrahim alaihissalam kekal dalam surga. Yang keempat, kibas Nabi Ismail alaihissalam, kibas yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam semasa Nabi Ismail tadi kurbankan dan disembelih, maka Allah gantikan dengan kibas. Kibas itu kekal dalam surga. Yang keempat, yang kelima, burung hudhud, Ratu Balqis, dia kekal dalam surga. Burung hudhud. Yang keenam, semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa dia semut Nabi Sulaiman alaihissalam? Semut yang sedang berdoa semasa Nabi Sulaiman membawa umat dia untuk mendirikan salat istisqa, salat minta hujan.
Dan Nabi Muhammad dalam perjalanan nak pergi solat di tengah-tengah padang ni, bila kita solat minta hujan, bukan saja manusia, tetapi makhluk-makhluk lain pun kena bawa. Kalau kita ada lembu kena bawa, kalau kita ada kambing kena bawa, kalau kita ada unta kena bawa sekali solat untuk minta hujan ni, tuan. Okay? Tapi bila tengah jalan Nabi Sulaiman jumpa seekor semut sedang berdoa. Sama sekumpulan semut dan seekor semut sedang berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sulaiman pun menyuruh semua umat dia balik ke rumah, tak payah kita berdoa. Sebab doa semut itu lebih makbul daripada doa kita. Sebab semut berdoa lebih makbul. Okay? Baik, kalau ahli-ahli sufi kalau dia jalan, maka tadi itu punya jalan pijak semut tak mati. Sebab apa? Dia tak nak pijak semut. Sebab semut itu adalah orang yang ataupun semut itu adalah haiwan yang dihormati oleh Nabi Sulaiman AS kerana doa yang makbul. Okay? Tapi hari ini kita bakar semuanya. Tak? Banyak yang semut kat tiang rumah kita, ataupun kat dinding-dinding rumah dah banyak semut. Apa dah buat? Bakar boleh tak? Boleh tak bakar? Boleh ke tak boleh? Semut ni kalau dia merosakkan atau benda kita, boleh jadi musnahkan. Tapi kalau semut tu semata-mata dia ada tempat kediamannya, ya, dalam lubang-lubang kita di rumah kita, janganlah nak jolok-jolok. Bukan kita budak-budak main cuma api. Ya tak? Adakah main cuma api? Kita budak-budak dulu. Kita pergi apa? Sepeda apa? Sepeda kan? Tarik dengan ujung-ujung cuma api tu keluar. Kawan kita pun cari ke atau lawan kan? Itu tak boleh keluar. Ya? Itu dua semua tentu. Walaupun semua api itu suka kita tengok kita lawan. Tapi semua adalah makhluk ataupun haiwan, ya, antara haiwan yang dikekalkan dalam surga, ya. Kemudian yang ketujuh, Kaldai, Nabi Uzair, ya. Kaldai, Nabi Uzair, ya. Kemudian anjing Ashabul Kahfi dikekalkan dalam surga. Anjing yang diceritakan dalam Ashabul Kahfi, ya. Sebab dalam Ashabul Kahfi ini ada 7 orang sahabat dan bersama-sama mereka ada seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua selama ditidurkan selama 303 tahun. Termasuklah anjing tersebut. Dan anjing tersebut ada dalam surga, ya. Kemudian antara yang dikekalkan dalam surga ialah ikan Nabi Yunus AS. Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan itu bila dia tak dapat mendakwahkan umat dia, dan tak mampu, dia pun naik kapal dan lagi ke kapal tersebut. Bila kapal itu hampir nak tenggelam, maka dia pun disampaikan, bahawa ada pandangan ataupun ada undian ke, dia pun dibuang ke dalam dan ditelan oleh Nabi, ditelan oleh ikan ju. Ikan ju yang telan Nabi Yunus itu kekal dalam itu. Kemudian yang ke-10 binatang yang dikekalkan dalam surga, haiwan yang dikekalkan dalam surga ialah lembu milik seorang kanak-kanak Bani Israel. Kaitan dengan Nabi Pulang, ya. Jadi ada 10 haiwan yang dikekalkan dalam surga. Kita tahu yang kita kenal ialah, kalau ini ialah yang kita tahu, yang kita nampak, kita nampak ini, kita semua, ya. Di anjing Ashabul Kahfi kita dah jumpa. Yang tuan-tuan pergi buat lawatan ke gua yang dikatakan tempat Ashabul Kahfi di Belitung, ada di dalam gua tersebut serpihan-serpihan bulan-bulan anjing juga. Saya dah masuk dan saya tengok sama ada ia ini dikekalkan daripada dulu. Sebab Ashabul Kahfi ini beribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Ada yang dikekalkan seperti dulu ataupun ia sebagai satu perkara yang dibuat oleh orang kemudian. Tetapi Ashabul Kahfi tetap, anjing itu tetap ada di dalam surga lagi. Kemudian seterusnya di surga terdapat ruh
ruh. Apa dia ruh? Ya. Kemudian ada angin di syurga dan pembicaraan di syurga, perbualan, ya, pembicaraan dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Tirmizi yang berasal dari Uday bin Iyad, ya, disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, apa sabda Rasulullah, aku menjamin untuk orang-orang yang mempercayaiku dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk ke Islam dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ketika sedang bersandar, sedang berbual, sebuah rumah di tengah-tengah syurga yang paling indah. Dalam syurga yang paling indah, aku jamin, kata Rasulullah SAW, orang ini dapat syurga. Siapa ada orang yang dapat syurga, dapat rumah di syurga ni? Orang yang dapat rumah di syurga ni, pertama, orang yang mempercayai aku. Satu. Yang kedua, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang percaya aku, maknanya beriman dengan aku dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang menegakkan agama Allah ini, berjuang berperang, ya. Dan orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bersandar, dalam keadaan berbual-bual pun dia tak berdusta. Dan tiga ataupun empat ciri-ciri ini adalah, kata Rasulullah SAW, disediakan sebuah rumah di tengah-tengah syurga yang paling rendah. Bukan rumah tu rendah, di bahagian yang paling rendah dalam syurga tu disediakan sebuah rumah bagi orang yang ada empat ciri. Pertama, dia percaya beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, dia tidak berdusta. Sekalipun dalam keadaan bergurau pun dia tak berdusta. Ini kita bergurau pun berdusta kan? Ya? Banyak bohong dan sebagainya, bergurau atau tak bergurau pun, ya? Sebab itu, kalau kita nak dapatkan sebuah rumah di syurga, maka ada empat ciri, ya, yang mesti ada pada kita berdua. Kemudian kata Rasulullah SAW tadi, aku menjamin sebuah rumah di syurga yang paling tinggi pula. Jadi rumah yang di kawasan yang rendah ataupun rumah yang rendah. Yang kedua, aku menjamin sebuah rumah di syurga yang paling tinggi untuk orang yang tidak membiarkan kebaikan untuk diminta dan kejelekan untuk kabur. Maksud ini, maksudnya tidak membiarkan orang lain dapat meminta-minta dan tidak membiarkan orang lain mempunyai kesempatan untuk berbuat buruk. Ini aku menjamin orang ini akan dapat rumah yang tinggi di dalam syurga, iaitu orang yang tidak membiarkan orang lain meminta-minta. Maksudnya tempat satu peringkat, maknanya kita lihat, ya, orang Islam ni tak gula, semuanya nak minta, semuanya nak minta-minta, ya. Minta-minta ni minta bantuan, minta pertolongan dan sebagainya. Sedangkan keupayaan untuk berusaha itu ada, itu dalam soal Al-Asnaf yang 8 ni, ya. Itu fakir, miskin, disabilitas, mengira disabilitas, ya, mu'alaf, dan ada lagi 8 Asnaf ni. Maksudnya orang yang nak menjadikan diri dia dalam 8 Asnaf, fakir, miskin, ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, orang yang fakir dan miskin itu tidak menampakkan diri itu. Maksud menampakkan diri itu, dia tak pergi datang sana sini minta bantuan, minta sedekah, minta tolong dan sebagainya. Sebab mereka tak nak menerima zakat, mereka tak nak diberikan bantuan. Berbanding dengan zaman yang terakhir ni, tuan-tuan, ya, orang kalau tak masuk senarai nama fakir miskin, dia marah. Nama dia tak termasuk dalam senarai orang fakir miskin, sebab dia tak termasuk, dia tak dapat zakat dan tak dapat bantuan, ya, ataupun anggaran apa-apa lah
ya. Sedangkan dia ada kemampuan, dia boleh berusaha, dia boleh bekerja dan dia boleh mendapatkan pendapatan yang lebih. Tapi dia nak nama dia disenaraikan dalam fakir miskin sebab dia mendapatkan fakir. Dia tak ada nama dia dikeluarkan, dia marah. Sepatutnya kita marah kalau kita dimasukkan nama sebagai fakir miskin. Tapi dia marah kalau dia tak dimasukkan namanya dalam fakir miskin. Ini lah, ini tabiat. Ya. Zaman akhir tabiat di zaman Rasulullah, orang tak suka menampak-nampakkan diri dia untuk minta-minta sana dan sini. Sehingga diberitahu oleh orang lain, orang ni saya mendapat zakat, orang ni saya dapat zakat fitrah, dia senang dan sebagainya. Ada juga orang mu'alaf yang masuk Islam, baru masuk Islam. Saya bekerja di pejabat agama dulu. Dia datang pejabat agama. Kalau tak bagi saya bantuan, saya keluar dari agama Islam ni, saya masuk Kristian. Ini ada mu'alaf. Kita faham lah mu'alaf. Dia memang tak faham tentang agama. Dia boleh kata, boleh tukar agama macam puja dan sebagainya. Sebenarnya dia tak ada ilmu. Sebab tu dia cakap macam tu. Jadi orang yang macam ni lah yang kita nak kena didik. Sebab tu dia tidak dinamakan Muslim, dia dinamakan mu'alaf. Mu'alaf maknanya orang yang perlu dididik, yang perlu dilembutkan hati dia, yang perlu diberi pengetahuan. Dia tak cakap pakai lepas-lepas saja. Tak boleh kata saya keluar dari Islam, itu pun tak boleh. Itu pun tak jadi murtad. Kemudian orang yang membiarkan orang lain meminta-minta, maksudnya menggalakkan pula orang meminta-minta. Yang ketiga, orang yang membiarkan orang lain membuat keburukan. Dia akan keburukan, merembak di keadaan masyarakat. Rasulullah itu dalam sabda dia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang nampak satu kemungkaran berlaku, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, artinya dengan kuasa yang ada pada dia. Maksudnya kalau kita nampak kemungkaran berlaku, kalau kita ada kuasa, kita tegurlah ataupun tidak, hindarkanlah ataupun tidak bertindak, menjauhkan orang melakukan dosa. Ara'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tak mampu nak mengubah kemungkaran itu dengan kuasa yang ada pada dia, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan percakapan dia, dengan nasihat dia, dengan kata-kata dia. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau itu pun dia tak mampu, maka setakat dia mengingkari perbuatan mungkar itu di dalam hati dia. Jalika adhaful iman dan pula. Itulah iman yang paling lemah sekali. Kita tak mampu nak tegur dengan kuasa yang ada pada kita. Kita tak mampu nak tegur dengan lidah kita. Maka kita ingkari dalam hati kita perbuatan-perbuatan maksiat yang berlaku di diri kita ini. Maka Rasulullah, itulah iman yang paling lemah sekali. Iman yang paling lemah, kita diamkan dia, kita nampak, kita lihat dia, tak menunggu. Itu iman yang paling lemah sekali. Jadi dalam hal ini janganlah dibiarkan keburukan merebak, hendaklah dicegah. Bila dia ada kuasa, dia gunakanlah kuasa yang ada. Gunakan kuasa. Sebab itu bila kita dengar cerita berkaitan dengan orang yang bawa ke Mahkamah Persekutuan baru ni semalam, dan dia menang apa? Daripada 16 enactment undang-undang Islam tu, 13 dua saja yang dia gagal, 14 tu maknanya Mahkamah Persekutuan menerima tuntutan dia, dan ke-14 tu tidak lagi menjadi
yang Islam. Dua anak anak ni, dia kata dia hanya menuntut di Kelantan saja. Dia tak melebarkan lagi tuntutan dia ke negeri-negeri lain. Isu dia, bukan sekitar dia, isu dia bukan dia nak mencegah undang-undang itu, tapi isu dia undang-undang itu diluluskan ataupun dibuat oleh ahli Dewan Undangan Kelantan. Sedangkan mereka tak ada kuasa untuk buat undang-undang undang-undang ni, tuduhan liwan, tuduhan macam-macam lagi lah ya. Ada apa tu. Kata Dewan Undangan Kelantan tak ada kuasa buat undang-undang ni. Itu saja isu dia. Bukan dia menentang hukuman tu, tapi dia kata tak ada kuasa. Jadi dibuat oleh pihak yang tak berkuasa. Jadi akan datang ni, biarlah undang-undang Islam itu, agama Islam syariah itu dibuat oleh Parlimen. Jadi Dewan Undangan lagi tak ada kuasa. Kuasa dia terang. Bila ini berlaku, maka masuklah orang yang cuba untuk membatalkan. Bukan membatalkan undang-undang, tapi mempertikaikan kuasa yang dibuat. Dan bila dia mempertikaikan kuasa itu, maka undang-undang itu pun dipertikaikan. Bahasa saya jalan lain lah, tuan-tuan. Baik. Dalam sebuah hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya yang berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa dia hadis ini? Wanita yang menutupi sebahagian auratnya, tapi telanjang pada bahagian aurat yang lain. Untuk sebahagian, buka sebahagian. Contohnya kita nampak satu di luar ni, dia pakai tudung, tutup, pakai kain, tapi pakai t-shirt dengan buka. Jadi sebahagian tutup, sebahagian buka. Pakai t-shirt, tudung pakai, dan tutup daripada atas pada bawah, tapi baju pakai baju lengan pendek. Itu dikatakan sebahagian aurat dia tutup dan sebahagian aurat dia tak tutup. Bukan kata Rasulullah SAW, wanita yang menutupi sebahagian auratnya tapi telanjang pada bahagian aurat yang lain sesat. Mereka adalah orang yang sesat. Juga dikategorikan sebagai orang yang tidak bersyukur, orang yang tak bersyukur. Untuk sebahagian aurat dan buka, kepala tutup, tapi setengah pula kepala tak bertutup pula. Itu banyaklah sekolah ni. Itu masuk golongan orang yang tidak bersyukur. Maka di syurga besok ataupun di akhirat besok, kepala mereka bagaikan punak unta, macam unta kepala mereka besok. Mereka tidak akan mencium bau syurga, kerana bau syurga hanya boleh dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Dan orang perempuan yang tutup sebagai aurat dia dan memakai membuka sebagai auratnya, dia tidak akan mencium bau syurga. Bau syurga ni boleh dicium sampai jauh dia, jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun berapa jam? Kita naik ke Terbang ke sini ke Mekah berapa jam? Kita naik ke Terbang sini ke London berapa jam? Kita naik ke Terbang sini ke Kanada berapa jam? Dari jauh Kanada 20 jam. Sedangkan perjalanan daripada bau syurga tu, jarak perjalanan ialah 500 tahun. 500 tahun berapa jam? 1 tahun berapa jam kali 500? Itulah jaraknya. Mana tak bau syurga. Kalau perempuan yang menutup aurat separuh, buka separuh. Kalau buka habis tu lain lah. Itu dah sesat betul lah. Maka kalau kata orang ni adalah orang yang sesat dan tak cium bau syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dengan suatu jalan, artinya orang lain pun boleh hadis ini dengan jalan yang lain, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, kecuali orang yang membunuh seorang yang dalam tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, kerana dia orang yang membunuh telah merosak tanggungjawab
orang yang membunuh orang Islam. Sedangkan orang Islam itu adalah di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi seorang mukmin, maka kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh suka hati nak bunuh ataupun nak hapuskan. Kita sekarang dalam satu zaman ataupun beberapa zaman sebelum ini ada gerakan-gerakan sebelum ini untuk menghapuskan etnik-etnik tertentu, bukan? Yang macam berlaku di Gaza ni, di Palestin ni, seolah-olahnya orang Kristian, orang Israel ni nak menghapuskan orang Islam. Dan setakat ni dah berapa ramai ada orang Islam yang terbunuh? 23,000 orang dan 24,000 orang yang lebih kurang. Sedangkan penduduk Gaza tu, Palestin tu jumlahnya 2,7 juta orang. Dan dihapuskan 20,000. Kalau dia boleh, dia nak hapus semua. Ini orang Israel. Ini kerja orang Kristian. Jadi ini dikatakan penghapusan etnik. Penghapusan etnik ini banyak berlaku. Pada masa perang dunia kedua banyak. Orang-orang yang di kumpulan ataupun kaum yang dimusnahkan. Maka tidak akan mencium bau syurga. Orang yang bunuh orang lain, dia tidak akan mencium bau syurga. Dan sesungguhnya bau wangi syurga itu boleh dicium dari sejauh 70 tahun perjalanan. Ini satu hari lain. Yang tadi 500 tahun perjalanan, tadi 70 tahun perjalanan. 70 tahun juga, ada 200 tahun juga. Ada satu perjalanan yang paling lama. Ini dia adalah syurga. Nah, bau syurga itulah jauh perjalanan. Sama juga lah macam orang yang mendarahkan ibu bapa dia tidak akan mencium bau syurga. Berhaka pada kedua ibu bapa. Sudah dulu tuan yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT berkati kehidupan kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi Wa